Okey, bertemu lagi kita pada hari ini. Seperti biasa, saya Hafizul daripada syarikat AJ Pest Control. Okey. Hari ini kita akan tunjuk jenis anak-anak yang lain, iaitu yang kedua. Okey, korang nampak tak sarang anak-anak ni? Bentuk dia macam ni. Okey. Bentuk dia tajam. Boleh jadi warna tanah warna coklat macam ni. Okey. Ada juga yang warna gelap lagi daripada ni. Okey. Kalau korang nampak bentuk sarang-sarang macam ni, okey, biasanya kalau kat rumah tu dia warna hitam sarang dia, bentuk macam ni. Macam tajam-tajam ni, macam berduri lah. Okey, yang ini adalah anak-anak Microceratomys. Okey, dapat? Okey, anak-anak korang tak payah hafal lah nama anak-anak itu. Yang penting korang kena tahu anak-anak ni jenis tak bahaya. Jom kita tengok. Okey, kita ambil sikit. Tengok. Okey, yang putih-putih tu dia punya nim, ada punya anak lah. Yang tak matang lagi. Itu kita panggil dia punya worker. Okey. Nak identify dia, nak check dia anak-anak jenis apa. Seperti biasa kita kena ambil soldier ataupun askar. Okey, semua anak-anak dia ada worker, ada soldier. Ada ni. Ya, ada soldier. Soldier adalah di mana kepala dia lain lah. Kepala dia akan dia ada pengepit. Okey, pengepit. Mana nak pergi ni? Tak ada pula. Tu yang tu. Nampak tak? Ambil torchlight sikit lah bagi nampak. Okay. Okey. Ambil yang tu. Nampak. Okey, yang ni ya. Itu soldier untuk Microceratomys. Sebab apa dia Microceratomys? Yang ini kerana dia punya kepala petak. Kepala dia berbentuk petak. Satu. Ni. Mati. Ni. Nampak tak? Okey, so ini anak-anak Microceratomys, nampak dia tengah gigit. Tapi tak sakit, jangan risau, tak putus pun jari. Nampak petak kepala? Nampak. Okey. So anak-anak berkepala petak ni, ini anak-anak Microceratomys. Yang mana kalau dekat rumah, biasanya rumah ramah kampung, rumah papan sangat banyak. Ini sarang dia. Sarang dia boleh ada dekat atas siling. Sakit juga. So kita bunuh je lah dia. Boleh tak? Okey. So kau nampak ini sarang yang kedua, dia punya sub nest lah. Mungkin dia punya queen tak ada kat sini. Ini dia punya sub nest. Sub nest. Ini banyak dia punya worker lah, worker. Soldier akan kuantiti soldier adalah sikit lagi daripada worker. Kerana apa? Kerana worker yang makan selulus punya konten, yang makan kayu, okey, dan swab yang lain-lain lah, swab dia punya soldier, swab dia punya anak-anak dia, swab dia punya queen. Okey, so kalau sini biasanya dia ada dekat pokok-pokok, batang-batang pokok. Dia selalu buat sarang dekat batang-batang pokok, tree trunk, macam pokok kelapa, pokok nyo, ataupun yang ini sendiri pokok kipas. Okey, ini pokok kipas. So anda tak perlu risau kerana anak-anak ini biasanya dia kalau masuk rumah pun dia makan permukaan. Tapi sekiranya tidak dirawat, anda biar lama, dia boleh menyebabkan kayu tu retak jugalah, pecah-pecah daripada permukaan sampai ke dalam. So apa yang anda perlu buat sekiranya anda nampak anak-anak ini, anda perlu cari dia punya sarang. Okey, jangan sembur dekat dia punya laluan je. Perlu cari dia punya sarang. Sekiranya ada dekat rumah, nanti kita tunjuk. Rasanya ada kayu yang kesan anak itu. Jom kita tunjuk lah. Ini sarang dia. Okey, ada sarang dia. Okey, ini nampak tak? Okey, ini sarang anak-anak yang sama juga macam tadi, Microceratomys. Okey, nampak kekatu? Ini adalah dia punya kekatu ni. Kekatu ni dia akan keluar daripada sarang. Tujuan dia satu je, untuk buat sarang baru, untuk buat nest yang barulah. Kerana dia punya chamber ataupun dia punya sarang ni dah penuh. Sebab tu kekatu ni perlu keluar. Nampak tak? Kita torchlight sikit.
So yang ini sama anak-anak yang sama macam tadi, Microceratomys. Sekejap nak ambil soldier dia. Microceratomys tu adalah genus ya kawan. Kalau spesies contohnya macam Crassus, Microceratomys crassus. Microceratomys ni dia banyak spesies. Okey. So tapi anda perlu tahu genus sudah bagus untuk tahu dia punya apa jenis lah. Macam ni, okey. Ni dia punya soldier. Berkepala petak berkepala petak. Biasanya dia dekat luar lah. Okey. Yang ni dia punya worker. Okey, beres. Okey, so anak-anak Nasus ni, anak-anak Microceratomys ni, dia corak dia macam ni lah. Boleh tengok dia punya subnest dia. Corak dia macam ni. So sekiranya anda nampak dekat taman anda, dekat garden anda ada anak-anak macam ni, atau even masuk rumah anda, tak perlu risau. Sekiranya anda nampak sarang dia, anda boleh guna apa-apa racun. Racun ananai lah. Beza racun ananai dengan racun biasa ni, dia memang ada beza. Kerana kalau anda pergi ke kedai racun nak cari racun ananai, bahan aktif yang digunakan tu dia kebiasaannya ada 3, iaitu sama ada chlorpyrifos ataupun imidacloprid ataupun fipronil ataupun kita panggil bifenthrin. So ada bahan aktif yang berbeza, itu mengikut kesesuaian keadaan tanah yang berbeza. So yang itu saya akan terangkan dia punya pro and cons kemudian lah. So apa yang anda boleh buat, anda cari kat kedai racun-racun hardware ataupun kedai racun, beli saja, cakap je nak racun ananai, ataupun dia akan bagi kebiasaannya dia orang akan jual racun yang bau busuk ataupun chlorpyrifos pun boleh guna. Hanya perlu sembur dekat sarang dia. Perlu sembur dekat sarang dia. Kalau boleh pecahkan lagi baguslah. Dia akan mati. So racun chlorpyrifos yang berbau busuk ni, sekiranya anda sembur dekat pokok ataupun dekat tanah, racun tu akan kekal lama. Okey, kekal dalam beberapa bulan lah dekat sini. So sekiranya anak-anak yang kena, dia akan matilah. Okey, yang penting pastikan pastikan sarang dia anda cari dan pecahkanlah. Sekiranya anda tak mungkin, kalau untuk rumah yang ada anak-anak macam ni, kebiasaannya sarang mungkin susah nak cari, tambah-tambah kalau rumah yang papan. So saya recommend guna racun yang tidak berbau, yang saya seperti yang saya terang tadi untuk anak-anak Nasus tadi. Okey, itu racun yang bahan aktif dia sama ada fipronil ataupun imidacloprid. Okey, imidachloprid. Okey, iaitu racun yang anak-anak tak dapat kesan, tak ada bau. Sekiranya anak-anak kena, dia akan berjangkit untuk kawan dia lain. So itu mudah. Cumanya racun tu lebih mahal lah. Okey, anda hanya perlu invest sekali lah. Jom kita tunjuk dekat anda contoh sarang, contoh kesan kalau dia makan dekat papan bangunan, papan rumah lah. Okey, kita sambung balik jenis anak-anak Microceratomys tadi. Okey, yang ini adalah kesan anak dia punya laluan lah, kita panggil mat tube. Okey, yang ini adalah kesan anak-anak Microceratomys yang tadi. Okey, ini contoh yang anda nampak lah ni. Ni, corak dia macam ni. Tapi anda tak perlu risau sebab kebiasaannya dia tidak hancurkan dalam. Dia akan hancurkan permukaan saja. Bila anda kikis pun, anda akan nampak dia laluan dia macam ni. Dia akan hancur dekat laluan dia saja. Dekat laluan dia akan hancur. Dia akan hancur. So kalau kita biar lama, yang ni dah lama ni, ini dah lama. So dia akan makan bertahun-tahun, dia akan hancur. Bila terlalu banyak laluan ni, dia akan hancur jugalah kat permukaan. So anak-anak ini kategori anak-anak tak bahaya kerana dia tak diam lah. Kerana dia sibuk terang cakap. Ini dah high dah ni, Pak. Ni dah high ni. Ini makan anak banyak ni. Kalau korang tengok ni, laluan dia banyak ni bawah ni. Laluan dia banyak ni. So apa yang anda boleh buat, dia ada 2 cara. Yang pertama tu kita boleh guna dusting, kita powder. Powder tu kita letak dekat laluan dia, tapi powder tu dia perlu cara guna yang betul. Sebab sekiranya terletak lebih, okey, mana kadar racun yang lebih, anak-anak ini dia akan mati terus. Dia tak bawa ke sarang dia. So kita tak nak macam tu. Kita nak kalau boleh anda sembur macam-macam chemical yang saya bagi tahu tadi yang boleh berjangkit tu, sembur dekat sini, okey, sembur dekat sini. Of course anda kena alihkan burung ni dululah. Pergi dulu, baru sembur sini.
Tapi racun tu jangan risau, dia tak bahaya, tak bau. Okey. Anda sembuh, kalau boleh cari racun yang kelas 4. Okey, kelas 4. Maksudnya kelas yang paling tak bahaya sekali lah. Okey, macam reset, Shelltalk, semua yang jual kat pasaran itu ada kelas. Racun yang ada kelas dia tulis tu, ada kelas 1, 2, 3, 4 adalah racun yang diluluskan oleh Lembaga Racun Makhluk Perosak, LRMP. Okey, so anda boleh sembuh kat sini dan biarkan dia akan biar basahkan laluan dia supaya anak-anak ini bila dia kena dia akan berjangkit. Sebab kemungkinan laluan anak-anak ini dia ada tempat-tempat yang celah-celah yang sempit. So kita tak boleh nak kena racun. Sebab tu perlunya racun yang berjangkit ni. Racun yang tak bau tu. So ini adalah corak dia lah. Kalau kat rumah, dinding rumah dia bentuk macam ni. So anda jangan risau. Nampak memang menggurunkan tapi dia tidak bahaya mana. Kerana dia tidak hancurkan dalam kayu dengan cepat. Dia hancurkan dekat permukaan dia. Kalau duit lebih senang je, tukar je kayu. Beres. Okey, tu je. Kalau anda ada pertanyaan lain, boleh direct call kita terus. Okey. Nanti